اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan, tolong cek sama saya punya sound, mikrofon, audio dan visual. Kalau clear, daripada nombor 1 tak clear, nombor 3 biasa-biasa, nombor 5 clear. So kalau clear, tuan-tuan tolong tulis audio A5, visual V5. Tolong tulis untuk saya ni, sambil saya baca ni untuk nak cek sound okey tak okey. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدي
وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Terima kasih Tuan Ismadi, ya Allah, semoga Allah berkati. Terima kasih sudi. Kita doakan Allah bagi kita peluang untuk pergi sampai ke Masjidil Haram nanti insya-Allah 14 bulan ini nanti insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang sudi mengikuti kelas pengajian kursus umrah Mahabbatin pada pagi ini insya-Allah. Baik, khair. Kita hari ini nak sambung dalam bab bahagian umrah, dan rukun umrah yang kita tengah bercakap hari ini adalah berkaitan dengan tawaf. Kemudian kita akan masuk kepada sa'i, kemudian kepada bertahalul, dan kemudian kita akan menceritakan tentang 13 pantang larang ihram insya-Allah taala a'lam. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, marilah sama-sama kita memulakan majlis yang mulia ini dengan baca surah Al-Fatihah. Niatkan bacaan Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Niatkan juga dihadiahkan kepada sekalian kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Niatkan juga dihadiahkan kepada ibu bapa kita, datuk nenek kita, ulama-ulama yang mengajak khusus umrah dan haji di negara kita, yang mana kita semua jadi alim kerananya. Dan niat juga supaya Allah Ta'ala jadikan dengan Al-Fatihah ini Allah jauhkan kita daripada corona, bersihkan kita daripada corona. Yang mana yang tak kena jangan bagi kena, yang mana yang kena disembuhkan, yang mana yang nak pergi semua Allah selamatkan insya-Allah. Dengan demikian itu rahsia surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Tunggu Ustaz. Tuan-tuan tunggu Ustaz. Ini saya perlu cuba juga mikrofon ni. Bila saya duduk kemudian tuan-tuan dengar. Tahu mikrofon saya ni macam
macam mana apa? Sebab saya lagi nak tolak pinjau sikit sebab nak pakai ihram. Tuan-tuan dengar tak sepanjang saya duduk berjalan tu? Tuan-tuan dengar tak? Clear tak saya pakai yang ni? Sebab saya masih nak uji lagi. Sebab sebelum ni kita pakai dekat. Kalau tuan-tuan perasan muka saya dekat. Sebab saya pakai mikrofon telefon. Yang kedua, biasa tuan-tuan akan nampak ada satu mic warna hitam kat sini. Saya akan pakai mikrofon tali punya. Hari ni tak tahulah, saya cuba aja untuk nak try pakai ihram, nak pakai apa rida ni je daripada jauh. Saya nak tolak. Jadi nak make sure clear kan. Tadi masa saya duduk jalan tadi kan, tapi tu clear suara saya. Clear, harapnya clear, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun umrah. Okey. Rukun umrah ada 5. Niat, tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting dan tertib. Okey. So niat, tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting dan tertib ada 5. Niat, tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting, tertib. Tertib maknanya kena buat tawaf dulu, baru sa'i, baru tahallul. Niat ni lebih paling utama lah. Tapi biasanya niat kita dah buat dah. Jadi sebab tu orang yang datang haid, dia tak boleh tawaf. Bila dia tak boleh tawaf, dia tak boleh sa'i. Sebab dia tak boleh sa'i? Sebab ada tertib ni. Sebab ada tertib. Ni tertib ni ada. So, kalau tak ada tertib ni, boleh buat mana-mana satu. Macam haji. Haji tertib pada kebanyakan rukun. Kalau kita tengok perbincangan haji dia punya rukun dia tertib pada kebanyakan rukun. Tu tengok kan. Tertib pada kebanyakan rukun, nombor 6. Nampak? Tertib pada kebanyakan rukun. Sebab tu kalau haji kita buat wukuf, kita dah buat umrah dulu. Kalau kita pergi wukuf apa semua, dia akan jadi tamattu'. Kalau kita pergi buat haji qiran, haji ifrad apa semua kan. Yang penting kita buat tertib pada kebanyakannya. Sebab tu kita boleh pergi, ada yang tawaf dulu, saat lagi baru sa'i, lepas tu saat lagi baru tahallul, baru betul melontak. Ada yang pergi melontak dulu, ada yang pergi tawaf dulu, sa'i tak buat lagi, dia ada macam-macam, banyak dia ada cara dia ada dia punya plan perjalanannya. Tapi kalau umrah tak boleh nah. Umrah tertib ya. Dia tak ada tertib pada kebanyakan rukun. No. Tertib ya. Maknanya sebab tu orang perempuan yang mana datang haid, dia tak boleh pergi menyelesaikan umrah dia. Sebab dia tak buat tawaf. Tawaf ni menuntut orang perempuan haid ni suci. Jadi bila dia tak boleh tawaf, sa'i pun tak laku, tahallul pun tak laku. Jadi sebab tu last sekali bila dah hari nak balik dah, dia kena bergunting, bercukur saja untuk melepaskan diri dia daripada pakaian ihram. Semoga Allah memudahkan semua perjalanan wanita-wanita dan orang perempuan dan ibu-ibu yang bersama dengan kita pada perjalanan kita, dan juga pada semua kebanyakan perjalanan umrah walaupun selain daripada kita ataupun daripada travel-travel yang lain juga. Amin ya rabbal alamin. Khair. Jadi rukun umrah yang pertama, niat. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi kalau saya fokus pada 14 hari bulan 12 ni punya umrah, kita akan memakai pakaian ihram kita di Masjidin Nabawi, seolah-olah macam kita nak buat Hajjatul Wada'. Simple lah tu. So kita akan pakai kain ihram kita, semuanya akan pakai di Masjidin Nabawi. Bila kita pakai di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam, antara amalan-amalan sunat dia, kita suruh mandi, bergunting, bercukur, potong kuku, andam misai, janggut, bagi lawa, semua kita buat elok-elok belaka. Lepas tu baru kita mandi, lepas tu kita ambil wuduk, lepas tu kita kenakan minyak wangi, lepas tu kita pakai kain ihram warna putih untuk lelaki. Yang perempuan pakai warna apa pun tak apa, pakai putih pun boleh. Tapi kita kata yang tu akan mengganggu perjalanan ibadah, maka dinasihatkan supaya pakai warna hitam. Nasihatkan supaya pakai warna hitam, bukan untuk nak melawan Nabi ataupun melawan khilafus sunnah, tidak. Cuma sekadar nak berikan kemudahan dalam perjalanan, itu lebih utama dari segi perbincangannya. Lepas tu sebab lagi satu amalan para ulama lah, amalan para ulama salafus soleh lah. Tok-tok guru kalau kita tengok yang mana depa bawa isteri depa, macam kali ni punya saya rasa ramai juga isteri-isteri ustaz-ustaz akan mai ni, akan ikut dengan kita. So kalau ni cuba tengok isteri mereka pakai apa. Kalau isteri mereka pakai hitam apa semua,
amalan orang soleh pun dia menyuruh isteri dia pakai kain hitam juga. Supaya memudahkan urusan, menyelamatkan pandangan mata dan sebagainya. Lepas tu bila dah tu, lepas tu sembahyang sunat. Sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram. Maknanya pakai ihram tu sembahyang sunat dia. Sahaja aku sembahyang sunat memakai ihram kerana Allah Ta'ala. Belum niat ihram lagi. Lepas tu dah siap apa semua dalam perjalanan, kita naik bas. Kita pergi kepada Masjid Bir Ali ataupun Masjid Zulhulaifah. So bila kita sampai dekat Masjid Zulhulaifah, Bir Ali itu, kita nak niat pakai ihram dah. Nak niat untuk berihram dah, supaya ada 13 pantal larang jatuh atas kita nanti. Bila kita baru kita boleh pergi buat umrah, baru kita boleh pergi masuk tanah haram, Masjidil Haram. Jadi semua orang duduk dekat atas bas apa semua tu, kita akan niat 2 kali. Pertama niat umrah biasa, satu niat bersyarat. Cuma kali ni semua diharuskan untuk niat bersyarat, sebab dalam keadaan corona, takut tiba-tiba nak kena berhenti, kebarangkalian mereka nak halang perjalanan kita tu ada. Tambah pula sekarang ada virus yang baru, boleh jadi masa kita baru nak masuk, tiba-tiba keluar arahan kata semua orang duduk di tempat masing-masing, jangan bergerak, cukup masa balik. Masa tu katalah kita dah niat dah, dah perjalanan dah. Jadi istata'a tadi tu, kebolehan atau kemampuan untuk nak pergi buat, dah gugur dah benda tu. Tak boleh buat dah orang halang, orang tutup dah sempadan, orang suruh halau kita balik kita bertahlul. Kalau kita tak niat bersyarat, nanti bahaya, jenuh kita. Okey, so kita pun niat nawaitul umrata, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala fa in habasani habisun fatahallaltu. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya aku didatangi halangan, maka halal aku. Sekiranya aku didatangi halangan, maka halal aku. Kalau aku beri halangan, aku halal, aku boleh tahallul, aku boleh keluar daripada pakaian ihram ini. Okey. So bila dah jadi macam tu, kita dah niat apa semua, selesai dah niat ihram apa semua, maka kita terus pergi kepada tawaf. Kita pergi kepada tawaf. So tawaf ini syarat dia mesti 7 pusingan. Tawaf umrah syarat dia 7 pusingan. Ini kita dah sebut dah dalam pertemuan yang sebelum ni. Tawaf mesti syarat dia 7 pusingan. Sama seperti sembahyang, kena menutup aurat, kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar, kena suci tempat diri dan pakaian, mana kena ada wudu, kena tak boleh ada haid, kena tutup aurat, jaga tangan dan sebagainya. Untuk orang perempuan, kawasan yang aurat, sebab tu kalau kita pun pakai tudung, kebanyakan orang akan melebihkan tudung tutup daripada kawasan bawah, segitiga bawah dagu ni. Kawasan saya punya janggut ni lah, segitiga ni dia tutup. Pasal apa? Walaupun dia sebenarnya tak kawasan yang dibenarkan, khawatir dengan bila pergi umrah tu, khawatir kita tutup bagi lajak sikit depan ni. Biasanya orang tutup lagu tu lah biasanya. Lepas tu tawaf akan bermula di batu Hajarul Aswad. Kita turun daripada tu, kita tengok Hajarul Aswad ada sebelah kiri kita. So kita akan istilam dia, Bismillahirrahmanirrahim, 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 walillahil hamd. Maka sunat kita cium tangan kita. Sunat kita macam lambai lagu tu lah, bukan lambai lah, angkat tangan ni sunat. Bila dah angkat tangan lagu ni, dah angkat Bismillahirrahmanirrahim, kita buat isyarat macam sapu tu sikit pun boleh, tak buat pun tak apa, sebagai angkat. Dia sebut dua-dua, maknanya sapu lagu tu pun sunat, ataupun tak sapu lagu tu, just angkat lagu ni, dua-dua sunat. Lepas tu kita cium tangan kita ni, umpama Hajarul Aswad. Maka kata Nabi dalam hadis, kalau siapa yang buat macam tu, dia sama macam cium Hajarul Aswad. Sama macam dia cium Hajarul Aswad, cuma bukan physically Hajarul Aswad, tapi dia sama macam cium Hajarul Aswad. Lepas tu bila kata macam tu, menjadikan Kaabah sebelah kiri. Ini syarat sah dia, mesti tawaf bau Kaabah mesti sebelah kiri. Kalau kita tak buat kita terlari daripada tawaf tu, dia akan merosakkan kita punya perjalanan umrah kita. Macam mana saya nak tunjuk dekat tuan-tuan, sebab dia terhad. Kalau saya tunjuk macam ni, tuan-tuan tak akan nampak ni bau saya lari daripada kawasan rak kitab saya ni.
Macam mana nak buat Okey, saya pakai tuan-tuan lah, senang. Okey, tuan-tuan tengok saya. Tuan-tuan duduk sini. Okey, ni bau saya. Kan kamera saya petak ni, kamera petak. Tuan-tuan kat sini. Okey, tuan-tuan tengok. Jadi kalau kita tawaf, kita mesti kena mengirikan Kaabah. Bila kita mengirikan Kaabah, kita akan jalan bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nampak bau ni? Jadi kalau katalah kita duduk dekat, kalau saya duduk dekat dengan tuan-tuan, saya beralih macam ni pun, bau saya masih dalam telefon saya lagi. Kalau saya beralih macam ni, bau saya masih lagi dalam telefon. Nampak? Tapi kalau saya duduk jauh, tuan-tuan pun jauh, halus sahaja. Tuan-tuan, sekejap. Tuan-tuan halus jauh tu, kalau kita tengok macam tu, maka secara tak langsung akan cepat untuk nak lari daripada tawaf. Akan cepat nak lari daripada bau tadi tu. So kalau saya duduk jauh, bukan jauh sangat pun, jauh sikit saja. Jauh sikit saja. Saya pusing kadar yang sama saja. Sekarang bau saya bukan menghadap kat tuan-tuan. Tadi kalau menghadap tuan-tuan, dia lagu tu. Sekarang kalau saya pusing sikit ya, bau saya tadi yang lurus ni, dia dah keluar pergi ke lampu dah. Dah keluar pergi ke katil dah. Kalau saya pusing ni masih sama dengan tuan-tuan. Tapi bila saya pergi ke sini, dah keluar dah. Jauh dah tertinggal. Kaabah tu baru tuan-tuan nak besar tu. Kalau Kaabah nanti kita Kaabah. Jadi risau. Sebab sekarang ni kalau tak silap saya, kita dibenarkan untuk tawaf sunat tapi di tingkat 1. Bila di tingkat 1 nanti tu, hak mengkanankan Kaabah ni tak semua orang buat. Orang semua mengkanankan masjid tadi tu, orang jalan ikut laluan masjid. Orang jalan ikut laluan masjid, dia berliku-liku. Bila dia berliku-liku sebab dia berbentuk macam tuan-tuan tengok dekat Masjidil Haram tu kan, bentuk dia sat petak luruh lagu tu, sat dia pergi kat situ, sat lagi dia pergi masuk kat situ, sat lagi dia buka kat situ. Jadi ada berlekuk-lekuk tu. Jadi bila berlekuk tu, kita jalan ikut Masjidil Haram punya bentuk. Tang sini dia corner, kita pun corner lagu tu. Bila kita corner lagu tu, bau kita dah lari daripada Kaabah dah. Masa dekat dataran tawaf pun sama juga. Masa dekat dataran tawaf, bila kita suruh tawaf, setakat yang setahu pengetahuan saya lah, sekarang ni tak ramai sangat orang lagi. Jadi insya-Allah kita akan jalan dalam barisan yang satu yang elok. Saya pun tak pergi lagi tau. Saya nervous juga. Jadi kalau Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila nak pergi ni, saya pun takut juga secara jujurnya. Saya takut juga sebab saya tak ada pengalaman. Hanya saja pengalaman kawan-kawan yang pergi, mereka bagi tahu kata tawaf tu tak ada masalah sebab dia bukan macam sebelum ni. Semua orang boleh jalan dalam satu garisan yang lurus sama-sama aja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh jalan semua dalam barisan yang sama. So tuan-tuan jangan takut untuk hilang, dan clear tuan-tuan boleh nampak orang depan kita dan sebagainya. So masa berjalan tu janganlah kita cepat macam nak cari orang. Kalau kita cuba cari orang, nampak tuan-tuan fokus kat bahu saya. Tuan-tuan fokus kat bahu saya. So kalau kita cuba nak cari orang, kita akan mana hajar ni. Tuan-tuan, nanti kita akan bau kita akan mudah atau senang untuk keluar daripada track asal dia. Jadi syarat sah tawaf, kalau perkara ni berlaku pada round yang ke-7. Round 7 tu kira tak kira. Tuan-tuan kena pusing balik. Mari saya tunjuk kat tuan-tuan. Masih menggunakan gambaran yang sama macam saya contoh kat tuan-tuan tadi. Maknanya kita nak tawaf, mesti mengkirikan bahu. Okey? Mesti mengkirikan bahu. Boleh Mesti mengkirikan bahu. Mengirikan Kaabah. Okey, tengok Saya draw dekat tuan-tuan. Nanti tuan-tuan ni lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So Kaabah ni peta. Okey. Ini Hajarul Aswad. So Kaabah peta. Lepas tu ni ada Hajarul Aswad lah. So kita kena mula kawasan, mula tawaf dia dekat seluas kawasan ini. So dalam kawasan ni semuanya boleh tawaf. Boleh memulakan tawaf. Okey, semua kawasan ni. Tengok tang mana kita mula. Kalau kita mula tang sini, kita habis pun tang sini. Kalau kita mula tang sini, kita habis tang sini. Kalau kita mula tang sini, kita habis tang sini. Dia tengok tang mana kita mula. Kalau kita mula tang sini tengah-tengah ni, kita habis pun tang tengah-tengah ni juga. Tang mana kita mula.
Tapi semua ni kawasan Hajarul Aswad. Yang mana siapa kita lalu, kita nampak Hajarul Aswad je, kita kirikan bau dekat dia tu, tak mana-mana saja boleh. Okey, kita tengok. Kalau kata kita suruh tawaf, berapa pusingan? 7, betul? 7 pusingan. Baik. Bila kita kata kita 7 pusingan, tuan-tuan tengok maka saya ni nah. Tuan-tuan tengok. Bismillahirrahmanirrahim. So, apabila kita pusing pusingan yang pertama, bila kita buat pusingan yang pertama, saya tarik dulu tuan-tuan mereka balik dengan saya. Saya tarik dulu tuan-tuan mereka balik dengan saya. Bila kita buat pusingan yang pertama, tuan-tuan tengok. Bila kita buat pusingan yang pertama, so pusingan yang pertama kita 1. Nampak, kita mai balik kat tempat kita mula. Kita mai balik dekat tempat kita mula. So 1. Lepas tu kita pusing pula pusingan yang kedua. 2. Okey. 3. Okey. Pada round yang keempat ini, bila kita nak buat round yang keempat, tiba-tiba dekat sini kita duk cari kawan kita. Ada 2 benda yang kebarangkalian boleh berlaku. 1, syarat sah bahu kita. Yang kedua, syarat sah sentiasa kekal niat untuk tawaf. Bukan untuk cari orang. Ini paling penting. Jangan cari orang, jangan nak kutip sampah. Semua tu terkeluar daripada niat perjalanan tawaf. Tawaf ni syarat dia mesti sepanjang tawaf ni mesti niat tawaf. Bukan berjalan kaki saja-saja, bukan. Sepanjang perjalanan tawaf ni mesti niat tawaf. Sepanjang perjalanan ni mesti tuan-tuan kena niat tawaf. Kalau ada waktu, kalau tuan-tuan contoh dekat sini, kita cari kawan kita. Saya mengajak ni bukan apa, nak suruh beringat. Sebab mencari kawan ini antara perkara famous di kawasan tawaf. Atau tuan-tuan jumpa kawan. Atau tuan-tuan tengah tawaf, tuan-tuan jumpa kawan yang lama tuan-tuan tak jumpa. Maka tuan-tuan nak pergi berjalan dekat dia tu. Bila kita pergi dekat dia tu, dengan tujuan apa? Pertama, kita tujuan cari orang. Mana Haji? Mana Haji? Haji Man? Tadi duk ada tepi aku, ni dah tak ada. So kita berjalan dalam keadaan kita mencari-cari orang. Maka kita bukan lagi berjalan dalam keadaan tujuan untuk tawaf. Kita nak cari orang. Step kita tu untuk nak cari orang. Okey. Kemudian yang kedua, kalau kita berjalan mengirikan Kaabah tadi tu, mengkirikan Kaabah. Mengkirikan Kaabah tadi tu, sebab bila kita cari, kita cenderung untuk bergerak macam tu. Kita cenderung, mana? Kita kali tengok mana Haji? Nampak? Bau ni dia dah pergi belah nu dah. Dah aku duk tengok tak ada. Nampak? Aku duk tengok tak ada. Nampak bau? Tuan-tuan pun nampak bau saya dah tak menghadap tuan-tuan macam tadi dah. Macam ni. Nampak tak? Saya sebenarnya tunjuk clockwise dekat tuan-tuan. Tuan-tuan tengok mirror dekat saya. Tuan-tuan tengok mirror dekat saya. Tengok tulisan pun terbalik. Nampak? Tulisan tuan-tuan pun terbalik. Nampak? Ni mirror tu tak upaya nak buat ni. Kamera depan ni. Kalau kamera belakang boleh. Tapi kalau kamera belakang, saya tak nampak pula tuan-tuan bercakap apa kat saya. Boleh faham alright. So, kalau kita berhenti seketika untuk baca doa selepas pertama tawaf, lepas tu terus tawaf balik, masih sah tawaf kan? Berhenti tu apa, nak buat apa? Nak berhenti kat mana? Berhenti turun rehat ke, ataupun berhenti untuk nak duduk sat dekat Hajarul Aswad, doa balik untuk kita, untuk muhabbatin. Kalau kita sekejap, bagi saya terang dulu. Ustaz nak tanya, apa beza pergi umrah dengan visa umrah tu? Yang tu dia lebih kurang sama saja. Dia lebih kurang sama saja yang disebutkan oleh Haji Ridwan. Saya punya partner yang mahir dalam bahagian perjalanan dan juga semua tiketing apa semua ni, dia sebut kepada saya, dia kata tak, sama saja. Lepas tu dia pasti ada beza, tapi untuk umrah dia sama saja. Okey. Lepas tu ustaz, kalau kita berhenti seketika untuk baca doa lepas pertama tawaf, lepas tu terus tawaf balik, masih sah tawaf ke? Cerita dia ialah di kawasan ini dia tak ada berhenti. Cerita dia kawasan ni semua kena jalan terus.
Kalau tuan-tuan rajin malam-malam tuan-tuan duk tengok live Masjidil Haram tu, tuan-tuan tengok orang tak ada yang berhenti. Nak berhenti kalau kena keluar dah, pergi dah ke kawasan tepi dia dah. Dia bukan lagi area kawasan yang orang duk tawaf tadi tu. Dia bukan lagi. Jadi di sini saya secara peribadi sebagai seorang ustaz, sebagai seorang yang ada travel, sebagai seorang yang duk pergi Mekah daripada 2012 sampai akhir sekali 2020 Februari, dalam diri yang kerdil ini saya nasihatkan tuan-tuan, jangan berhenti dekat kawasan tawaf ni. Tawaf terus saja. Doa, semua kawasan tawaf ni adalah kawasan mustajab doa. Semua kawasan ni mustajab doa. Sebab itu kalau bahasa kita tawaf, doa yang paling famous, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Adapun doa yang lain semua doa masa tengah berjalan. Tuan-tuan tengah berjalan tu tuan-tuan doa dalam perjalanan tu tengah pusing tu tuan-tuan berdoa. Sepanjang pusing tu tuan-tuan berdoa. Dia bukan macam kita semayang kena berhenti berdoa. Dengar ni elok-elok. Kepada kawan kita daripada Mahabbatin ataupun semua yang sedang menonton, boleh tak saya minta tolong request sikit? Apa dia? Tolong cari hadis tu yang Nabi sebut. Nabi kata, tawaf sama macam semayang, cuma dibenarkan oleh Allah untuk berkata-kata. Tolong cari hadis tu, tolong paste dalam komen. Supaya senang kita semua yakin bahawa Nabi sendiri hebat kat kita. Tawaf ni macam semayang, tapi dia dibenarkan untuk cakap. Semayang kita kena bagi Assalamualaikum, zikir-zikir apa semua, baru kita doa ramai-ramai. Sebab apa? Tadi dalam semayang kita bukan boleh duk berdoa ikut suka dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Dia tak boleh. Sebab itu Nabi dah habaq dah. Tawaf macam semayang, dia kena ada wuduk dia kena bersih suci daripada hada besar hada kecil, bersih baju pakaian tempat daripada najis dan sebagainya, menutup aurat, jangan tutup aurat dan sebagainya. Tapi dibenarkan untuk bercakap. Itu tawaf. Dia sama macam besar semayang. Sebab apa? Sebab sepanjang tawaf ni kita kena bercakap. Kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahasa Melayu pun boleh. Okey, dalam bahasa Melayu pun boleh. Jadi dia tak perlu spesifik kita berhenti ya Allah. Sebab apa? Yang pertama saya bagi tahu, kawasan ni semuanya tawaf berjalan. Kalau kita berhenti, kita mengganggu, memberi masalah pada orang. Ingat, tanda-tanda umrah yang mabrurah ialah dia jauh daripada fusuqa wal jidala, fusuq wal jidal fil hajj, wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dia tak boleh ada rafath, dia tak boleh duk buat kata-kata keji, fusuk duk buat benda-benda tak elok, jidal dia bagi bergaduh-bergaduh, dia tak boleh. Jadi bila kita berhenti, kita mendorong orang belakang kita akan kata, oi jalan Haji. Kita mendorong orang untuk nak cari gaduh dengan kita. Bila kita pula nak kata, sabarlah aku nak berdoa, bukan aku selalu nak sampai mai. Lepas tu dia akan dengan penat apa semua, dia akan cenderung kepada jidal. Itu semua tanda-tanda umrah yang mabrurah. Jadi bila kita buat macam tu, kacaulah umrah kita nanti, kan? Sedangkan kita nak berdoa tu, Allah benarkan kepada semua kawasan tawaf dan kita berjalan. Boleh tak kepada yang kawan kita yang bertanya tadi, macam mana dia boleh pergi turun pula, macam mana? Okey ni, Abang Hashim tanya tadi. Okey. So, tak ada tawaf dengan Mahabbatin. Istilah paling simple, jangan berhenti. Tawaf terus saja berjalan. Berjalan, pusing terus ya. Sampai 7 pusingan, baru kita berhenti, baru kita semayang. Boleh? Baik. Saya harap itu selesai lah. So, yang pertama, dia akan bagi umrah kita ganggu. Yang kedua, bila kita berhenti nak berdoa, kita nak berhenti macam mana? Kita nak berhenti macam tu ke? Kita nak berhenti menghadap Kaabah. So, the moment kita nak berhenti macam tu, kita akan rasa salah bila kita nak berdoa macam tu. Kita pasti akan nak menghadap Kaabah. So, bila kita nak menghadap Kaabah, baru kita sudah selesai. Kalau orang tolak kita 2 langkah ke tepi pun, kita nak mula balik, dia dah lari dah daripada 2 langkah awal. Boleh patah balik tak? Tak boleh patah balik. Tawaf tak boleh patah balik. Tawaf kalau kita terosak di mana-mana, kalau katalah macam tadi, kita dah terosak, Allah aku niat pergi cari orang lah, Allah aku niat nak pergi kutip sampah lah, Allah aku niat apa, lari daripada niat tawaf tadi tu, round ni kira tak ada. Pusing saja aja. Pusing dapat pahala pusing ya. Dapat pahala doa makbul yang tu ya. Tawaf tak kira.
So kita kena start balik daripada awal. Kalau boleh patah balik tak apa. Kalau boleh patah balik tak apa. Macam contoh kita nak sembahyang berjemaah. Kita sedang tawaf, tiba-tiba orang komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So kita berhenti dekat sini. Elok kita berhenti dekat sini. Masa kita berhenti dekat sini, sekejap. Okay ya. Okay. Kita berhenti dekat sini. Kita nak sembahyang, orang komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita berhenti kat sini. Elok kita duk luruskan soft. Tiba-tiba kita bergerak. Lalah kita sembahyang dekat sini. Asal kita tak sini. Kita dekat depan rukun Iraqi, rukun Syami Iraqi. Tengok kita berhenti sekarang duk ada dekat tengah-tengah, betul-betul depan ni bahagian sini pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dekat hatim ni. Kita ada hatim dekat sini. Kita ada hatim dengan melengkung kat sini. Kita dah ada kat sini. Lepas habis bagi salam, sebelum orang nak mula tawaf, lepas habis bagi salam, kita boleh bergerak balik sini. Kita boleh sambung balik perjalanan kita. Kita boleh buat lagu tu sebab masa tu semayang. Tapi kalau semua orang tengah tawaf, kita pun tengah tawaf, lepas tu kita berhenti nak. Itu bukan cerita dia. Boleh faham Okey, saya ambil balik lagi soalan. Sentiasa betulkan niat setiap kali betul, fokus. Okey, betul sebab dalam kamera. Okey, cantik. Kalau round ketiga, tengah jalan, kita cakap nak habiskan round ini, dan kita pergi toilet. Batal ke round tu? Ya, batal. Round tu bukan batal lah. Round tu dia jadi tak sah. Dia jadi tak sah. Sebab apa? Kita pergi toilet tanpa sempat kita habiskan round tadi tu. Kalau kita sempat sempurnakan round pertama, round kedua, round ketiga, habis kita keluar pergi toilet. Yang tu okey. 3 round dah ada dah. Boleh sambung 4, 5, 6, 7. Sebab syarat tawaf, dia bukan mualat. Dia bukan syarat dia kena habiskan 7 round tu. Tak, dia bukan syarat dia macam tu. Dia bagi kita untuk boleh buat betul ni. Bukan syarat dia, bukan tak ada. Dalam tu tak ada. Dia kata cukup 7 pusingan dengan yakin apa, dia tak ada kalimah mualat. Dia bukan syarat dia untuk mualat. Syarat dia boleh buat tapi sebab kita main dengan travel, kita akan habiskan 7 pusingan tu sekaligus supaya tak ditangguh-tangguh nanti, lambat, penat dan sebagainya. Boleh dapat Okey, sekali lagi. Menutup aurat untuk orang perempuan, jaga lengan sebaik-baiknya, pakai telekung. Dalam telekung tu kita beristilam dalam telekung lebih selamat. Atau pakai jubah yang pada lengan dia dekat sini ni, dia ketat, dia ada getah dia tu dekat sini. Kalau nak pakai cekak musang pun berlatih, tengok elok-elok, jangan terbuka kawasan sini. Baik. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Sebab tu kena ada wuduk. Sebab itu masa nak masuk, sebelum nak masuk, nak turun tu, semua kena ambil wuduk siap-siap dekat dalam hotel. Supaya kita berjalan langsung, perjalanan kita terus lancar. Tak mau lagi berjalan-jalan sampai depan pintu Kaabah, pergi ambil wuduk. Kena tunggu pula seorang pergi ambil wuduk. Tak mau macam tu. Ambil wuduk daripada dalam hotel, terus berjalan turun, terus pergi ke Kaabah. Sama-sama kita tawaf. Sekejap je. Tawaf ni setakat ni sekejap je. Boleh sampai dalam setengah jam sahaja selesai 7 pusingan. Sebab nak jaga wuduk ni, time ni saja. Time yang saya nak minta tuan-tuan tolong jaga wuduk, adalah bermula daripada tuan-tuan nak keluar daripada hotel, yang kita nak pergi tawaf tu, yang kita nak pergi buat umrah tu, yang kita pergi Mekah tujuannya tu, daripada hotel tu sampai selesai tawaf. Approximately paling lama 45 minit. 45 minit ni kalau tuan-tuan tak boleh jaga wuduk, akan ganggu, dia akan jadi 2-3 jam pula yang akan datang. So, saya hanya mengharapkan tuan-tuan tolong jaga 45 minit ni ya. Nak tahan kentut ke, nak tahan apa ke, 45 minit ni saja. Selesai yang ni, tuan-tuan nak berkentut sepanjang sa'i tu tak ada masalah. Kentut lah. Sedar contoh. Tuan-tuan nak kentut sepanjang sa'i tu, kentut lah. Tuan-tuan nak berulang alik ke tandas, masa dekat sa'i tu berulang lah. Tandas tu sebelah kanan masjid tu je. Tuan-tuan nak berulang, pergi lah, tak ada masalah. Masa tawaf ni yang paling susah sekali, paling kritikal yang kita kena jaga. Boleh faham Boleh faham Saya harap tuan-tuan faham tahu apa yang saya nak cakap ni. Okey. Lepas tu suci. Lepas tu suci badan, pakaian dan tempat tawaf daripada najis.
Okey, saya pun difahamkan sekarang ni macam baby masih tak digalakkan lagi ya untuk sampai ni kita tak ada lah nak jumpa najis kecuali kita punya pakaian ihram. Sebab itu untuk kita lelaki pakaian ihram digalakkan untuk tinggi sekerat daripada betih kan. Kalau kita punya kaki kita kalau ni kaki kita, ni kita punya betih kita sampai atas sini, hak ni lutut kita. Okey? Ni lutut kita, ni kaki kita. Kita punya kain ihram make sure tekat ni. Tak mau macam ni. Tak mau macam ni. Biar sekerat ni. Biar sekerat ni. Supaya apa? Supaya dia tak cecah lantai atau terkena najis-najis yang ada dekat toilet, especially bila kita masuk toilet kita nak kencing. Boleh? Faham? Sebab perjalanan kita daripada Madinah. So Madinah saya tak menuntut tuan-tuan untuk ada wudu. Dalam perjalanan pun saya suruh tuan-tuan tidur lebih baik daripada tuan-tuan duk berangan, duk bercakap apa semua. Takut kita buat rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Takut yang tu berlaku. Boleh faham? Okey, seterusnya. Apa lagi? Boleh berdoa dalam bahasa Melayu. Boleh berdoa dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ketika tawaf. Tu dia. Terima kasih. Nampak tu? Tawaf mengelilingi Kaabah seperti solat. Hanya saja kamu boleh bercakap dalam tawaf. Barang siapa berkata tatkala tawaf hendaklah mengucapkan ucapan yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sebab tu saya dah habaq banyak kali tu. Supaya nak mengelakkan kita daripada berhenti. Okey? Okey? Tuan tunjuk ajar pada insan. Okey, insya-Allah saya cuba. Tu dia tu. Nampak tu. Orang bagi lagi kita supaya nampak lagi berkaitan dengan tu ada daripada mufti. Ustaz nak tanya kalau doa dalam bahasa Melayu boleh tak ada masalah. Doa dalam bahasa Melayu boleh. Lepas tu lagi boleh saya eloknya ikut mutawaf. Okey, tu tak dapat nasihat ini kerana tawaf dan sa'i. Okey. Ada doa untuk tahan wuduk ni ada. Ada doa tahan wuduk ni ada. Tapi orang yang bagi doa tahan wuduk ni dia kata kena doa buka dia juga. Dia kena ada buka. Sat lagi dia kata tak kentut-kentut terus sat lagi. Tu. Tapi insya-Allah tak ada masalah apa, tak ada masalah. Slipper yang kita bungkus dalam plastik, bubuh dalam beg, dibenarkan untuk dibawa dalam tawaf. Sebab kita beranggapan dengan sangka baik slipper kita bersih sebab kita tak pijak mana-mana tempat yang kotor. Kalau taik burung tak ada masalah sebab taik burung umumul balwa. Selesai. Okey, sepoi. Jadi selesai, semua dah faham. Baik, selesai. Sunat tawaf kita berjalan kaki, berittiba' kita akan buka bau sebelah kanan kita. Kemudian kita mengucup Hajarul Aswad. Kalau tak dapat mengucup, istilam Hajarul Aswad dan kemudian mengucup tapak tangan. Nampak? Itu dalam keadaan sambil bertakbir. Itu semua sunat. Istilam rukun Yamani. Masa rukun Yamani pun kita akan kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya tak kata kat tuan-tuan untuk kucup. Tapi untuk saya sendiri akan kucup sebab bukan nak lawan sunnah. Tidak. Sekadar memuliakan rukun Yamani, tempat yang makbulnya doa. Nak cium. Rukun Yamani tu nak cium juga. Sebab apa? Sebab memuliakan dia. Lepas tu melakukan ramal. Ini mungkin boleh ramal ni lari-lari anak mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan secara mualat. Sunat secara mualat. Jadi kalau ikut mutawif, kita nak buat secara mualat, tawaf ke Kaabah tadi tu, itu mendapat pahala sunat. Lepas tu melakukan dengan tawaf dengan tawadhu' dan khusyuk. Ini kita perlukan. Sebab tu kita tak mau tengok orang, tak mau cari orang banyak-banyak. Mendirikan solat sunat tawaf 2 rakaat. Setelah selesai di kawasan tawaf tu, insya-Allah kita akan buat. Dan juga berdoa, berzikir dan sepanjang itu dan membaca Al-Quran. Baik, hari ini kita masuk sa'i. Gambaran. Okey. Sa'i berjalan ulang-alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah mengikut syarat-syaratnya. So daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, Bukit Safa ke Bukit Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah 5, Marwah ke Safa 6, Safa ke Marwah 7. So kita mula di Safa, kita akan habis di Marwah. Kita mesti habis Marwah, baru cukup 7. Okey, dilakukan setelah sempurna tawaf. Nampak? Syarat sah sa'i. Mesti tawaf dulu,
baru sa'i. Yang kedua, bermula daripada Bukit Safa, berakhir di Bukit Marwah. Yang ketiga, cukup 7 kali ulang alik dengan yakin. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dikira sekali, dan dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dikira sekali lagi. Yang lain, boleh faham? So dia ada dekat situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak? Faham? Hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di kaki Bukit Marwah dan kaki Bukit Safa pada setiap kali pusingan. Maknanya masa kita pergi berjalan daripada Safa ke Marwah tu, sebab tu kita minta untuk semua orang pusing, dan kalau boleh ada ruang pijak Bukit Marwah tu, pijak Bukit Marwah tu. Sebab apa? Sebab situ yakin kita dah sampai kepada hujung Marwah. Jangan naik bukit dah terus corner. Jangan naik bukit terus corner. Ada, kita kena naik atas sampai kat yang mendatar atas tu, baru kita pusing terus turun. Baik, lepas tu hendaklah melakukan sa'i di tempat yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, mengekalkan niat sa'i. Sa'i pun sama juga. Sebab kita takut nanti nak pergi minum air zam-zam. Hendaklah melakukan sa'i di tempat yang telah ditetapkan. Jadi kita syarat sah dia, kerajaan Saudi dah tetapkan tempat untuk kita pergi sa'i. Jangan duk pandai-pandai nak pergi sa'i kat tempat lain pula. Jangan pandai-pandai dekat luar masjid tu pun buat sa'i. Orang dah sedia ada tempat sa'i dalam tu, jalan dalam situ. Yang tu insya-Allah tak ada masalah bagi kita. So saya lukis dulu bukit. Ni Safa. Ini Marwah. Ini Bukit Safa, ini Bukit Marwah. So kita akan turun daripada Goan dia. Bukanlah curam macam ni saya lukis. Dia taklah curam macam ni, tapi dia turun lagu tu, kita berjalan, kita naik balik. Okey. So di tengah-tengah perjalanan kita ni ada pot air zam-zam. Okey, ada 2 pot air zam-zam. Ada 2 pot air zam-zam. Sini satu, sini satu. Ada pot air zam-zam. Kita tulis zam-zam. Zam-zam. Okay. So ni ayat zam-zam. Apa syarat sah tawaf yang tadi? Mesti mengekalkan niat. Apakah syarat sa'i? Mesti mengekalkan niat sa'i. Baik. Untuk kita nak sa'i, kita mesti kena kekalkan. Aku sa'i ni kerana Allah. Bismillah ya Allahu Akbar. Kita mula dekat Safa. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Tu turun. Lepas tu kita naik atas ni. Okey, dekat sini ada lampu hijau nanti tang sini. Kat sini dia ada lampu hijau. Sini dengan sini dia ada lampu hijau. So kita akan lari-lari anak dekat sini. Kita sambil baca doa. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallah innaka antallahul zul akram. Kita akan baca doa dekat sini. Lepas tu bila kita berjalan. Sampai kat sini, kita dah agak nak pergi minum air. Okey? So, bila kita nak pergi minum air, kita tak akan berjalan mai ke sini untuk pergi minum air. Biasanya. Tapi kalau kita akan buat macam tu. Tapi biasanya orang kalau nak minum air daripada sini, dia terus pergi minum air lagu tu di jalan. Lepas dia dah minum air, dia dah pergi buang sampah apa semua, dia akan jalan macam ni sambung balik untuk nak naik pergi ke ni. Soalannya ialah kalau dia mai sini nak pergi minum zam-zam, dia dah minum, dia berjalan balik nak sa'i. Kawasan ini niat apa ni? Kawasan ni niat apa? Niat minum zam-zam. Jadi hampir perjalanan ini habis ni. Perjalanan kalau kita ikutkan, kita straight daripada Safa ke Marwah, kita straight kan. Perjalanan sini ni habis ni, rosak ni. Ni tak ada ni. Sebab apa? Niat minum zam-zam, bukan niat untuk sa'i. Sebab itu kalau jemaah kita, kalau siapa yang nak minum zam-zam, jemaah mahabbatin, kita akan tanya siapa nak minum zam-zam sepanjang perjalanan sa'i ni, kita akan tanya. Jadi tuan-tuan akan berjalan, jalan. Nak minum zam-zam ke? Nak. Kita akan berhenti sini. Lepas tu kita akan turun mai sini minum zam-zam. Lepas tu akan patah balik mai kat grup ni, baru kita berjalan balik sambung. Macam tu cara dia. Macam tu cara dia kalau nak minum zam-zam. Bukan kata jangan minum langsung. Tak boleh. Dah dahaga, minum bilah. Faham tak? Hak saya cerita ni faham tak?
bacaan ketika tawaf, semua benda kita boleh baca. Jadi kalau baca doa, mesti kena baca selawat. Kalau baca selawat, selawat tu pun dah doa. Sebab doa tidak akan makbul kalau tanpa selawat. Doa tidak akan makbul tanpa selawat. Doa tak akan makbul tanpa selawat. Okey. Terima kasih. Okey. Kalau kita dah janji dengan orang, kita nak pergi kucuk Hajar Aswad dan kita nak bayar dia. Kita dah berjanji dengan dia, dah mau'id. Kita kena tunaikan janji. Orang Islam tidak mungkir janji. Kita dah janji dengan dia, so kita kena ambil. Okey? Baik, sa'i. Sambung. Amalan sunat dalam perjalanan sa'i. So sekali lagi dilakukan setelah sempurna tawaf, bermula daripada Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. 7 kali ulang-alik dengan yakin. Sebab tu kita berjalan berjemaah supaya kita yakin. Hendaklah sampai ke penghujung. Itu syarat sah dia. Mesti sampai betul-betul dekat masjid Bukit Safa, mesti sampai betul-betul dekat Bukit Marwah. Lepas tu yang kelima, yang keempat, hendaklah sa'i di tempat yang ditetapkan dan mengekalkan niat sa'i tadi untuk yang minum zam-zam. Amalan sunat sa'i dalam keadaan berwuduk. Nampak? Wuduk sunat untuk sa'i. Bukan wajib. Dia bukan macam tawaf tadi. Jadi sebab tu saya kata, saya perlukan tuan-tuan untuk jaga wuduk setengah jam tu ya. Dilaksanakan sejurus selepas mengerjakan tawaf. Maknanya dia bukan syarat dia mualat. Lepas-lepas tawaf mesti terus sa'i. Tak. Tapi disunatkan. Keluar ke tempat sa'i melalui pintu Safa, babu Safa. Maknanya kita pergi, sekejap saya sikit okey. Kita pergi Safa tu, keluar ke tempat sa'i melalui pintu Safa. Maknanya mai ke sa'i. Sebenarnya semua sunat-sunat ni dah disusun oleh kerajaan Saudi supaya memang terus je kita pergi ke tempat tu lepas tawaf, terus je pergi sa'i. Ikut laluan dia aja. Mesti akan dapat pahala keluar ke tempat sa'i melalui pintu Safa. Lepas tu menaiki Bukit Safa dan Bukit Marwah bagi lelaki sahaja. Sunat untuk pergi. Nampak? Sebab tu saya kata, jom alang-alang sekali kita pusing terus kita pergi. Lepas tu menghadap ke arah Kaabah sambil bertakbir dengan lafaz takbir. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Bertahlil la ilaha illallah. Kita akan baca itu semua dan berdoa semasa berada di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tu saya kata tadi tu. Kalau ingat dalam pertemuan minggu lepas, saya kata benda ni saya tak tahu boleh buat ke tak lagi. Sebab dalam keadaan COVID ni dia tak bagi kita kumpul ramai-ramai tu, saya tak tahu lagi. Saya tak tahu lagi. Sebab tu saya kata saya tak ada pengalaman dan tak boleh janji mana saya tak boleh bagi lagi. Saya tak boleh janji bintang dan bulan kepada tuan-tuan. Tak boleh. Sebab saya tak tahu benda ni boleh buat ke tak. Kalau boleh, kita tetap akan buat. Amalan ini adalah amalan mahabbatin. Setiap mana-mana mutawif yang bawa tuan-tuan, kita akan baca doa ni di setiap bukit. Memang kita akan baca sebab dia sunat. Cuma tak tahu kali ni boleh buat ke tak. Okey. Mualat 7 pusingan tu 1, 2, 3 tanpa putus sunat. Lepas tu beritibak pada semua pusingan. Sunat buka bau masa kita sa'i juga. Berjalan kaki, mengelak kesesakan di tempat sa'i. Jika berlaku kesesakan, elakkan daripada menyakiti orang. Berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran. Itu sunat dia. Bercukur atau bergunting. Bercukur atau bergunting. Bercukur atau bergunting ini dia sebut bercukur dulu. Kepada kawan-kawan yang ada bersama dengan kita, tolong saya letak hadis yang bercukur, bergunting. Kalau nak cari hadis kelebihan orang yang bercukur daripada orang yang bergunting, cuba tulis tu, tolong cari ya. Nanti tuan-tuan jumpa. Bagi lelaki afdal bercukur seluruh kepala. Bagi wanita disunatkan bergunting rambut sepanjang seruas jari dari mana-mana sudut kepala. Bagi yang tidak mempunyai sebarang rambut, botak licin sama ada semula jadi atau baru dicukur adalah sunat melalukan mata pisau cukur di atas kepala. Sunat lalu.
Di atas kepala. Mulakan cukuran atau guntingan itu di bahagian kanan, kemudian di bahagian kiri dengan menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan bacaan doa semasa bercukur atau bergunting sambil memegang rambut di kepala. Ni antara amalan sunat masa kita bercukur. Tertib. Bermaksud mengerjakan rukun umrah mengikut susunannya satu demi satu, bermula dengan niat, kemudian diikuti dengan tawaf, sa'i dan bercukur atau bergunting. Dengan ini selesailah pekerjaan ibadah umrah, kemudian bolehlah menanggalkan pakaian ihram dan kembali kepada keadaan biasa, iaitu bebas daripada segala pantang larang ihram. Baik, jom kita tengok pantang larang ihram. Ada 13 pantang larang dalam memakai ihram. Saya harap semua dapat okey. Lepas dah minum air zam-zam, nak niat sa'i balik, tak ada masalah. Tajdidun niyah tu sentiasa digalakkan. Sunat, memperbaiki niat adalah sunat. Memperbaiki niat adalah sunat. Okey, meninggalkan larangan dalam ihram. Ada 5 kategori. So, kategori pakaian, wangian, kecantikan alam sekitar. Dia ada yang kelima adalah hubungan kelamin. So, dalam bab pakaian ada beberapa. Memakai pakaian bersarung, berjahit, bercantum seperti seluar, pakai baju kemeja, stoking, kasut yang menutup kaki dan tumit, kain pelikat dan sebagainya. Larangan ini hanya melibatkan orang lelaki. Jadi, orang lelaki pantang larang kita pakai pakaian selain daripada 2 helai yang kita pakai ke ihram tu. Dan juga kasut, termasuk juga kasut yang kasut tak boleh. Kasut dia kena pakai slipper. Nasihat saya pakailah slipper Jepun, Viper dan slipper-slipper murah asadi yang ada tu menyelamatkan kita. Sebab kita pi bukan nak bergaya. Kita nak pi beribadah, nak Allah terima ibadah kita. Oh Ustaz, bukankah kalau kita pergi beribadah dengan harta kita, dengan pakaian-pakaian yang elok lebih baik? Betul, saya tak kata salah. Tetapi bila kita nak pergi buat pemilihan tu, kalau kita pilih ikut kita punya cita rasa, kalau salah buat apa, rugi. Baik pakai ikut yang nasihat sahaja, iaitu pakai slipper biasa. Bahasa istilah kata pakai slipper bodoh tu je. Sebab apa? Sebab dia akan selamat. Krok kalau yang sandal boleh, kalau yang dia bertutup tak boleh. Cerita dia, kaki kita kena nampak 5 tu, yang depan jari tu. Jari kaki kita tu 5 jari tu kena nampak. Tumit kena nampak. Okay, boleh faham So, seorang lelaki semasa ihram dia haruskan melakukan perkara-perkara berikut. Kita dibenarkan untuk pakai jam tangan, spek mata hitam, gantung lanyard tu dekat kita. Sebab yang tu semua bukan pakaian, yang tu perhiasan. Okey? Baik. Seterusnya, menutup kepala atau sebahagian daripadanya dengan menggunakan songkok, kopiah, serban, kain ihram dan sebagainya. Larangan ni untuk lelaki sahaja. So, lelaki dia tak boleh tutup kepala. Perempuan sudah pastilah, sebab tu dia boleh pakai tudung. Lelaki tak, dia tak boleh tutup kepala. Lelaki dia tak boleh ada apa-apa, songkok, kopiah apa semua, termasuklah kain ihram. Kain ihram ni kalau sengaja dibiarkan. Contohnya, dia tidur atas bas, kita daripada Madinah, kita tidur. Bila kita duduk tidur atas bas tu, kita jenis biasa tutup muka. Kita biasa tutup muka. Lalu tu kita duduk tidur. Kita duduk tidur tu, kita pergi letak kain ihram atas kepala kita. Lepas tu isteri kita, bang, duduk pakai ihram tu, tarik tu. Terus nak kejar, nak tidur. Kalau orang jenis macam ni, dia kena dam. Orang macam ni, dia kena dam. Tapi kalau dia letak lagu tu, lepas tu ini kata, bang, tu duduk pakai ihram tu, tutup kepala. Astaghfirullahalazim. Orang macam ni, dia tak kena dam. Okey, menutup muka. Larangan ini untuk perempuan. Perempuan dia tak boleh tutup muka. Kecuali kalau kita kena pakai face mask tu lah. Yang tu tak ada masalah. Yang tu bukan ni. Yang tu dibenarkan. Face mask dibenarkan. Okey. Lepas tu memakai sarung tangan. Ini melibatkan lelaki dengan perempuan. Tak boleh. Dia kena tangan kita semua bare. Dia tu dari segi pakaian. Pertama, lelaki tak boleh pakai pakaian selain daripada kain ihram 2 helai. Dia tak boleh pakai benda yang menutup kaki dan sebagainya. Tak boleh. Benda-benda tu semua tak boleh. Lepas tu dia kena bagi nampak jari kaki dia. Lepas tu orang lelaki dia tak boleh pakai baju, tak boleh pakai kemeja apa semua, tak boleh. Lepas tu yang kedua, pakaian kita adalah tak boleh menutup kepala.
Lepas tu yang ketiga, tak boleh pakai sarung tangan untuk lelaki dan perempuan. Itu nombor 4. Dan menutup muka untuk orang perempuan. Orang perempuan tak boleh tutup muka. Dia ada 5 bahagian. Bahagian yang kedua, wangian. Wangian, memakai wangi-wangian semasa ada di badan, makanan, minuman atau menghidunya ke dalam hidung. Larangan ini untuk lelaki dan perempuan. Masa dah pakai ihram, tak boleh bubuh minyak wangi. Sebelum niat ihram, boleh pakai minyak wangi. Masa dah niat ihram, tak boleh pakai, tak boleh sentuh, tak boleh cium. Sebab tu kita tak boleh pergi ke Kaabah, sebab Kaabah tu wangi. Saya pesan banyak kali dah, jangan. Okey, jangan pergi Kaabah ikut mutawif. Jangan pergi Kaabah. Lepas dah habis nak peluk Kaabah, tak ada masalah. Okey, nak perlu masa tuan-tuan 2 jam, 3 jam tu saja. Alright. Yang kedua, memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu muka selain daripada tubuh yang tumbuh di pipi dan dahi. Cerita dia, masa kita nak pakai ihram tu, disunatkan kita meminyakkan rambut. Macam saya, rambut panjang macam ni, kita sunat untuk meminyakkan rambut supaya nampak kemas. Nanti masa nak tawaf, masa nak sa'i nanti, kita kemas. Jadi sunat kita mengenakan minyak rambut dekat rambut kita. Tetapi masa kita dah niat ihram, tak boleh. Deodoran boleh pakai sebelum niat ihram. Sebelum niat ihram. Lepas niat ihram, takut deodoran yang ada wangi dan sebagainya mengganggu. Mengganggu. Tapi kalau dia tak ada wangi-wangian, dia deodoran saja, benda tu tak ada bau apa pun, boleh, tak ada masalah. Yang ketiga, kecantikan. Tak boleh duk tarik bulu. Ni kami yang mana janggut macam saya ni, antara yang saya risau. Yang rambut, janggut, misai, bulu hidung, benda-benda tu semualah dari mana-mana anggota. Tak boleh tarik rambut atau bulu daripada mana-mana anggota. Lelaki perempuan tak boleh. Patah larang kita. Lepas tu potong kuku, gigit kuku, tarik kuku, tak boleh. Lepas tu alam sekitar yang keempat. Alam sekitar, memotong, menebang, mengerat pokok tak boleh. Memburu, menembak, kacau burung merpati, semua tak boleh. Semua tak boleh. Lepas tu yang terakhir, hubungan kelamin, melakukan mukadimah persetubuhan. Bersetubuh maknanya duk buat benda-benda yang tak senonoh lah kita kata. Lepas tu bersetubuh, lepas tu berkahwin atau mengahwinkan atau menjadi wakil untuk kahwin. Menerima wakil kahwin, tak boleh. Itu semua pantang larang ihram. Selesai 13 pantang larang ihram. Lukisan selesai. Baik. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita ada lagi satu kali live sebelum kita melakukan perjalanan 14 hari bulan. InsyaAllah masa kami di sana pun kita akan buat kursus umrah lagi sekali, dan kita akan live juga untuk semua orang mendapatkan manfaat. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.